وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف الشيخ عبد القادر المندلي rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Sambungkan kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf, kitab Jawi muka surat 15. Adapun bersangatan kenyang. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkan akannya akan bersangatan kenyang. Syarak tuntut jauhkanlah daripada bersangatan kenyang. Kulu washrabu. Firman Allah, makanlah oleh kamu. Washrabu, dan minumlah oleh kamu. Kan? Lalu Allah menyebutkan di belakang, wala tusrifu. Makan tak salah, minum tak salah, wala tusrifu, dan jangan kamu berlebihan. Jangan lebih. Kita makan, orang panggil jangan berlebihan, wala tusrifu. Bila awak tegah, sudah pasti ada mudarat. Kalau awak suruh, pasti itu ada manfaat. Bila awak tegah, wala tusrifu, dan jangan kamu berlebihan, pasti ada mudarat. Kalau bukan sekarang mudarat, barangkali mudarat akan datang. Makan tak jaga, lama-lama kena penyakit pula. Kita manislah pula. Darah tingginya, dengan gaut jantungnya. Bila berlebihan, bila awak tegah, dah tentu ada mudarat. Sebab itulah orang panggil, kita makan sekadar, jangan sampai berlebihan. Kerana beberapa perkara, hikmah dia. Ini orang panggil hikmah. Jangan kamu makan berlebihan, ada hikmah dia. Kerana beberapa perkara. Perkara yang pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Orang yang banyak makan, itu sesuatu sebab hati itu menjadi keras. Faqasad qulubuhum. Kan? Jadi keras oleh hati. Dah makan sedap, kan? Hati pun keras. Bila dah keras hati, payahlah. Tubuh jadi berat gitu kan. Atau mengeraskan akan hati. Makan yang bersangatan kenyang, itu boleh mengeraskan akan hati. Bila kita lapar, kan? Itu jalanan Rasulullah. Nabi kadang 2 hari tak makan. Kan? Kadang tempat 3 hari. Sampai ikat perut. Kan? Maka kita boleh dimakan tu, makan dia berkaitan dengan nafsu. Kan? Makan di buku nafsu. Dia bukan buku dunia. Makan bukan urusan dunia. Makan bukan urusan syaitan. Makan bukan urusan makhluk. Kan? Makan tu urusan nafsu. Kan kita punya musuh, ada makhluk, ada dunia, kan? Ada syaitan, ada nafsu. Bab makan ni bab nafsu. Bila banyak berlebihan makan atau hati keras tu, atau mengeraskan akan hati. Makan daging
40 hari, itu orang panggil mengeraskan akan hati. Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota, orang panggil anggota nak buat duk seru, tarik mengingat begitu, itu membangkitkan. Membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia. Orang yang makan berlebihan, tubuh anggota tu nak buat benda yang sia-sia pada kejahatan. Tangan dia mula kan nak buat benda jahat. Kan? Mata mula nak buat benda jahat. Perut kenyang dah, hati senang dah. Kan? Anggota tu nak buat benda sia-sia. Nak ibadat malas dah. Bila tubuh tu berat, malas dah ibadat. Nak buat benda jahat dah, benda sia-sia. Sedap, duk ngumpat orang. Perut kenyang. Perut lapar, tak ada nak fikir ngumpat orang. Atau nak benda-benda kejahatan. Kan mata nak tengok benda-benda yang haram. Dan yang ketiga, hikmah dijauhkan bersangatan kenyang ni. Kalau kenyang sangat apa jadi hikmah dia? Ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran. Orang banyak makan tak boleh cerdik. Orang yang banyak makan kuranglah cerdik, kurang pintarnya begitu. Dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Payah nak faham. Ulang 5-6 kali pun tak faham. Pasal kenyang je pasal lah. Makan 3-4 pinggan. Kan? Bila dah kenyang, dia mengantuk lah. Mengantuk. Orang kata halal, dia kata haram. Haram. Dia sebarkan haram lah. Kan? Ni punya kenyang je pasal ni. Kan? Bila dah kenyang, kan dia menguap. Dia dah berangan, dia mengaji. Ngaji pun tersenggut-senggut ngaji. Payahlah orang panggil. Kan? Balgam banyak. Orang yang makan banyak, balgam dia banyak. Dia ada balgam di kepala, ada balgam kat dada. Kan? Balgam tu yang duk melembabkan otak tu. Fikir tak jumpa, fikir lama dia rendung fikir tak jumpa. Hikmah kita puasa, tu nak cuci balik tu. Nak bersih balik tu. Atau banyak makan, itulah orang panggil kurang cerdik jadi. Sebab kurang faham. Orang yang mujahadah, orang yang nak menuntut ilmu, dia kena kurang makan. Banyak makan tak edi ngaji. Kan banyak makan ngaji tak edi. Kan balik tidur lah, tak ada kitab. Dan yang keempat, bahawasanya banyak makan. Bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Dan makan banyak, tak ada dah bangun dah. Kan tidur tu, tak silap. Kan jam bunyi 5 kali bangun. Kunci jam, pukul 4, 4.30, 5, 5.30, 6, 6.30, pukul 7 bangun dah jawabnya. Jam kan boleh kunci banyak kan. Kalau banyak makan tu, parah tu. Jawabnya pukul 8, pukul 9 tu. Sedikit ibadat. Orang yang makan lewat malam, itu bermasalah. Sebab tu orang gastrik tak boleh makan malam. Kan orang gastrik tak boleh makan malam. Kan malam dia tak boleh makan berat. Kan malam ni kalau nak makan ringan-ringan. Hikmah dia apa? Sedikit ibadat. Nak mengaji pun teringat dah, bukan tak teringat. Tapi tangan tak tercapai pula Al-Quran. Pasal apa banyak makan sedikit ibadat? Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan manusia akan makan, nescaya berat badan. Badan jadi berat. Kan? Dah masuk 3 pinggan berapa kilo. Dan mengantuk matanya. Puyuh je. Baru mengaji 4 baris dah menguap. Kan? Baru ceramah 10 minit dah tersenggut-senggut. Tu banyak makan. Kan? Punca banyak makan, dia mengantuk, berat, badan malas, begitu. Dan yang kelima,
bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Orang perut kenyang dah, payah nak khusyuk. Kan orang perut kenyang ni dia selalu berangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh berangan. Oh, dia jauh pergi. Kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi jauh dia pergi. Datang balik kejap. Pergi hilang. Atau orang panggil ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Perut kenyang, ibadat tak sedap. Biasa kan jumpa bulan puasa kan? Permulaan dia tarawih kan tak sedap kan? Permulaan tarawih kan baru lepas makan. Allah, dia punya malas tu. Oh. Cuba dekat habis. Dekat 20 rakaat, baru ringan kan? Pasal itulah. Tu dalil mengatakan orang yang banyak makan ni tak sedap buat ibadat. Kan? Oh, kalau baru awal-awal tarawih tu, ya Allah, dengan mengantuknya, dengan beratnya tubuh, dengan malasnya. Macam-macam lah menyumpah tu imam tu. Apa je panjang lah semua kan. Atau dalil mengatakan tak sedap mengerjakan ibadat ke perut kenyang. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan juga yang syubhat. Benda syubhat, benda yang kesamaran. Ini orang panggil ditakuti begitu. Kan? Banyakkan benda halal, takut-takut jatuh benda haram. Dalam tak sedar, duk banyak makan lah, tak tahu pula. Rupanya ayam ni butuh sami yang sembelih. Sudah. Demikianlah benda syubhat, benda yang kesamaran. Takut-takut jatuh begitu kan. Yang ketujuh, bahawasanya pada membanyakkan makan itu menyusahkan akan hati. Orang banyak makan ni susah hati. Kan? Orang yang banyak makan, padahal barang sedikit. Orang yang biasa banyak makan, bila dia buka tu sajalah sikit. Dulu susah hati tu. Tak cukup. Kan? Biasa 3 pinggan. Ni tinggal sepinggannya. Hati mula susah tu. Kejap lagi kan nak cek makan kat mana? Nak masak malas pula. Atau menyusahkan hati. Hati duk fikir. Duk renung. Lapar ni. Duk menyusahkan akan hati. Dan mempenatkan badan pada mencari makan. Malam masak nak keluar kedai lah. Duk lah pula kena keluar. Penat pula badan nak cari. Pergi pula kedai viral. Tutup pula. Cek kedai lain lah pula. Penat badan cari. Dan menyediakannya makanan dan makannya. Dan melepaskan daripada mudaratnya. Itulah orang ni penat nak sediakan makan. Orang banyak makan ni, masak bukannya 5-10 minit. Kan? Masak makan masa. Duk penat nak sediakan makan. Dah makan, nak kena kemas pula. Cuba tak makan, kan banyak masa tu. Kalau tak makan, tak masak, kan banyak masa lapang kita buat ibadat. Kalau dah makan tu macam-macam. Atau orang panggil, bahaya makan banyak yang ketujuh. Yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit hati. Orang yang banyak makan ni menyebabkan bersangatan sakit hati. Walaupun kita tak rasa hati kita ni, tak berasa hatinya sakit, terkadang tak pernah pun hati bersakitnya begitu. Ustaz. Ustaz. Dalam Rumi tulis sakit mati bukan hati. Sakit mati. Rumi sakit mati. Mati. Ya, sakit hati saya sekarang. Sakit hati tu orang lain. Silap lah. Yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan
sakit mati. Oh, ingatkan sakit hati, sakit mati. Lah macam-macam lah penyakit kan. Yang gaut ni orang Malaysia, mestilah kecaman darah tinggi tu orang Malaysia. Sakit yang bawa kepada mati. Kan dah sakit tak boleh makan pula. Kan payah tu. Masa sihat tak jaga, semua dia bedal je. Kan masa sakit teringin. Makan nasi tu tak boleh. Gula banyak, karbohidrat. Kan? Nak makan apa? Makan mi. Kapur banyak. Makan kulit roti je lah. Duit ada makan kulit roti tak padan. Atau berpada-pada lah orang panggil kan. Nak makan baca apa? Sebelum makan minum, nak tawarkan bisa racun, baca Lilah fi Qurash. Amalkan. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, baca Lilah fi Qurash sampai habis. Kalau jumpa rambut, putuskan. Tengah-tengah makan, jumpa rambut, putuskan. Kan? Kita makan ni, makan kat kedai ke makan kat rumah, kita tengah-tengah makan, jumpa rambut. Yang paling baik, jangan makan. Kan? Yang paling baik, jangan makan. Kan? Kalau nak makan juga, potong. Rambut tu kita putuskan. Sama ada dengan gunting, dengan tangan. Putuskan. Kan? Tengah makan kat kedai, jumpa rambut pula. Macam mana ilmunya? Tepuk peha. Kita tepuk peha ni, tepuk peha. Kalau poket penuh, order baru. Tepuk peha, kalau poket kosong, duit tak ada, potong rambut, sambung makan. Tu je lah. Kan? Sihir ke Ustaz? Tu umum. Itu umum. Termasuk juga sihir. Termasuk juga. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar keserapan dunia. Sakitnya mati, susahnya mati, itu sekadar kesedapan dunia. Maka sedap dunia, maka sayang nak tinggalkan. Kan? Maka sedap dimakan, sedap duduk dalam dunia, makin takut nak mati ni. Makin takut nak mati. Itu kesedapan dunia. Kan? Jangan lupa bersugi kalau nak sakit nak mati ni kan. Biasa jarang orang sakit bawa buah. Orang dah sakit tak ada makan buah ni, tak lalu makan buah. Tukar pula. Jarang orang sakit hadiah kayu sugi. Kan Nabi kan ketika nak sakaratul maut, Nabi minta bersugi kan. Lepas ni kita jarang orang sakit, hadiahkan kayu sugi. Jangan hadiahkan makan. Orang dah sakit tak lalu nak makan dah. Makan. Orang suruh kurangkan makan. Dia bagi makan lagi buat apa? Orang dah sakit, suruh kurangkan makan. Makan benda lagi. Hadiahkan kayu sugi. Yang ke-9 bahawasanya pada membanyakkan makan tu, mengurangkan pahala akhirat. Banyak makan, kuranglah pahala akhirat. Pasal apa? Dah malas buat amal ibadah, kuranglah pahala akhirat. Dah banyak makan, mengantuk, tidurlah. Tak ada zikir mengajinya. Dah banyak makan, letak kepala je kat bantal, tak ingat dah macam doa tidur. Terus berdengkur terus dah. Kan bunyi trailer dah terus. Itu mengurangkan pahala akhirat. Dan ke-10, bahawasanya pada banyak makan tu, hisab pada hari kiamat. Makin banyak kita mencari, makin panjang hisabnya. Kan? Makin banyak bekal kita bawa, makin panjang hisabnya. Semakin banyak harta dunia kita himpun, semakin panjang hisab di hari kiamat. Kan? Lama dah. Kan? Orang lain masuk syurga dah lama dah. Kita baru hisab, baru cilik begitu. Kan? Panjanglah bicara ni. Telah menyurat akan 10 perkara ini oleh Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, di mana di dalam kitab Minhajul Abidin. Kan? Kitab Minhajul Abidin merupakan kitab karangan terakhir Imam Al-Ghazali, digelarkan Hujjatul Islam.
Kan? Mujahidin kena ngaji. Kan? Sampai kita ikam, baru selesai tasawuf. Kan? Telah datang di beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada mencela akan kenyang. Yang ni mencela akan sangat kenyang. Kenyang Nabi tak cela. Yang dicela orang yang bersangatan kenyang. Itu yang dicela. Kita makan kenyang tak cela. Yang dicela apa? Bersangatan kenyang. Itu yang dicela. Setengah daripada beberapa hadis. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'din wahidin wal kafiru. Kitab ni wal kafiru fi sab'ati. Betul ke ni? Al-mu'minu ya'kulu fi ma'din wahidin. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahidin wal Itu betul. Fi ma'yin ni. fi ma'in. Ma'yin betul. Kitab ni fi ma'din tak kena. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahidin wal kafiru barangkali dia ya'kulu ni. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'adin. Hasba kitab ni hasba Ibnu. Ya, yang betul. betul. Hasbabna Adam. Hasbabna Adam. Kalau baris atas betul. Hasba ibna Adama. Lukaimatun yukimna sulbahu. In kana wala budda. Fahaqahu. Fahakuhu, Ustaz. Fahaqahu betul. Tak kena, nahu tak kena. Kalau betul fahaqahu tu betul. Fahaqahu sulusa. Sulusun. Sulusun betul. Fahaqahu sulusun lit-ta'ami. Wa sulusun lisyarabi. Wa sulusun lin nafsi. Lin nafasi barangkali. Lin nafasi. Ustaz. Lin nafasi betul. Ustaz kita banyak jatuh kan? Ya. Kitab ni makna lain. Kalau nafsi lain makna. Nafas lain. Nafasi. Tapi kitab Rumi lin nafsi juga. Bukan lin Yang nafas. betul lin nafasi. Lin nafasi. Lin nafasi betul. Ha. Kitakan yang lin nafasi itu betul. Dia kata rawahu Syekhani an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang sempurna iman. Kan? Orang yang sempurna iman. Kaedah kita apa? Al-lafzu iza utriqa insarafa ilal fardil kamil. Bila kata orang mukmin, dah tentu orang panggil, dia kembali kepada mukmin yang kamil. Kan? Bermula orang yang sempurna iman, mukmin dah. Memakan ia orang pada satu perut, dan orang yang kafir itu makan ia orang kafir pada 7 perut. Perut ada 7 bahagian, orang kafir dimakan, dipenuhkan 7 bahagian perut. Perut satu je, dia bagi 7. Dia bagi 7. Orang mukmin yang sempurna dimakan, dipenuhkan 1 bahagian perut. Mukmin yang sempurna. Orang kafir dimakan, dipenuhkan 7 bahagian perut. Perut dia bagi 7 dipenuhkan. Memada akan anak cucu Adam di beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakang. Cukup dah lah. Memada tu cukup lah. Sekadar makan, kita nak tegakkan tulang belakang ibadat, sekadar tu cukup lah makan. Agak-agak bersuap Sekadar boleh bangun, bergerak. Berapa suap je? Kita satu pinggan lebih 10 suap je. Satu pinggan lebih 10 suap. Itu dah tak masuk mukmin yang sempurna tu. Kita tak masuk mukmin yang sempurna. Tengok tangan. Kita mukmin yang tak sempurna nampaknya. Tengok tangan Ustaz. Kalau tangan saya besar, kalau 10 suap memang kenyang. Dia kata makan tu kadar boleh betulkan tulang belakang. Boleh berdiri lah orang panggil. Makan sekadar boleh berdiri dah.
Kalau sehari makan 1 suap pun dah boleh berdiri dah. Kan? Sekadar tu je. Itu mu'min yang sempurna. Yang sekadar boleh berdiri, mengerjakan amal ibadah. Sekadar itulah makan. Jika ada yang menuntut tambah dan tak dapat tidak mesti daripada menambah, maka sepatutnya 1/3 bagi makanan. Kalau berasa nak tambah, tak dapat tidak lah. Hati tak senang lah. Kalau tak tambah ni, baru 3 suap ni tak boleh lah. Kan? Tak berasa orang kan ni. Kan? Lalu kat tekak tu macam tak berasa, perut macam tak berasa. Kalau nak tambah, sepatutnya 1/3 bagi makanan. Kan? Orang panggil, 1 pinggan tu kita bagi 3 lah. Biasa kita ambil 1 pinggan kita bagi 3. Kalau nak boleh tambah. Nak sempurna, 2-3 suap cukup lah. Sekadar boleh tulang belakang. Nak berasa tambah, 1 pinggan tu kita bagi 3. Ambil lah 1/3. Kalau berasa nak tambah. Kita tak cukup tu orang Melayu. Mana? Orang Melayu minum pagi, makan tengah hari, sekejap lagi minum petang, makan lagi sebelum maghrib kenyang, malam pula minum pula biskut-biskut. Itu macam. Dan 1/3 bagi minuman. Kalau biasa sekali order makanan dengan segelas air, bagilah 3. 1 cawan tu bagi 3. Tapi minum lebih baik kita jarakkan dengan makanan. Makan dulu, selang sejam 2 baru minum. Minum pun tak banyak. Segelas bagi 3. Kan? Segelas bagi 3 seteguk je saya kan. 2 teguk je kot. 2 teguk cukup lah. Tu mu'min yang sempurna. 2 teguk je. 1/3 bagi mengeluarkan nafas. Bagi nak bernyawa. Kalau penuh sangat, kan mengah tu. Bukan mengah sebab sakit jantung. Mengah kenyang sangat. Tu orang Melayu. Orang panggil 1/3 isi makanan. 1/3 isi minuman. 1/3 lagi biarkan kosong untuk bernyawa bernafas. Baru selesa. Baru ringan badan. Nak pergi masjid pun, langkah laju, rajin begitu. Dia kata wallahu ta'ala a'lam, bermula wahyu yang lebih mengetahui. Faslun ay hadza faslun, bermula satu fasal penceraian. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Orang Melayu sebut faraj disilar kemaluan perempuan tak? Faraj bahasa Arab Melayu kata kemaluan. Umum lelaki pun dan perempuan pun sama. Cuma lurah bahasa kita sebut faraj, akal sederheti itu orang perempuan tak. Dalam lurah Arab sebut faraj umum kemaluan. Tak kira lelaki atau perempuan. Ketahuilah olehmu, orang yang salih, bahwasanya Allah SWT menjadikan Allah bagi engkau akan faraj. Allah anugerahkan kita faraj kemaluan. Kerana kegunaan yang bangsa akhirat, bukan semata-mata dunia. Faraj itu ada kegunaan yang bangsa akhirat. Apa dia? Iaitu kegunaan yang bangsa akhirat mengadakan anak dengan dia dengan faraj kemaluan. Boleh menghasilkan akan anak. Hikmah daripada berkahwin nak mendapat anak. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahwinlah oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak. Berkahwinlah oleh kamu, insya-Allah dengan izin Allah satu anugerah, kamu akan mendapat anak. Anak ni suatu anugerah. Maka bahawasanya anak itu, aku firman Allah bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Di hari kiamat, Allah bermegah-megah. Dan hamba-Ku ramai. Rasulullah pun bermegah-megah, umat dia ramai di hari kiamat.
orang panggil dimuliakan. Fa'akrimu auladakum. Muliakanlah oleh kamu akan segala anak-anak kamu. Kan? Fa'inna karamatal aulad ibadatun. Bahawasanya kemuliaan anak itu adalah ibadah. Kan? Suatu ibadah. Kemuliaan anak itu merupakan suatu pekerjaan ibadah. Kan? Jima' itu ibadah. Kan? Jangan ingat jima' tak dapat pahala. Suami isteri bersama itu dapat pahala. Sahabat termenung. Kot mana Rasulullah? Kan? Kata Rasulullah, kalau kamu bersama dengan yang haram, dapat dosa tak? Dapat dosa. Buat benda dengan orang yang tak halal, dapat dosa lah. Kalau buat dengan orang halal, dia ni kan dapat pahala. Kan? Demikianlah orang panggil suatu ibadah. Kan? Dikira satu amal, ibadah. Bayangkan setiap nafas anak, Allah kirakan pahala. Tapi syaratlah, ketika nak bersama tu doa lah. Jangan tak doa pula. Kan? Jangan lupa doa. Kan? Tak doa, syaitan yang datang nanti. Kan? Atau kena orang panggil, kena ikut adab-adab cara ni kan. Orang tua kata, nak anak laki-laki, datang kiri, keluar kanan. Nak anak perempuan, datang kiri, datang kanan, keluar kiri. Boleh faham? Datang pada isteri, sebelah kanan. Keluar, sebelah kiri. Datang pada pasangan tu, sebelah kiri. Kan? Kita baring suami isteri, suami belah kiri. Nanti nak keluar, nak beli tandas, keluar sebelah kanan, nak keluar sebelah kiri. Itu petua. Kalau kitab lain, kitab dia doa. Kan? Kalau nak mengiring, lepas bersama, isteri mengiring sebelah kanan. Mudah-mudahan anak lelaki. Kalau lepas bersama, isteri mengiring sebelah kiri, mudah-mudahan anak perempuan. Begitulah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Atau masyhurlah hadis ni kan. Sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, apabila mati manusia, nasai putus oleh amal manusia, kita mati, segala amalan terputus. Melainkan daripada 3 perkara. 3 perkara sentiasa mengalir. Mana dia? Sadaqatin jariyatin. Sedekah yang mengalir. Jariah maksudnya mengalir. Sedekatin jariyatin, ulama menafsirkan sedekah yang sentiasa mengalir. Apa sedekah yang sentiasa mengalir? Itulah namanya wakaf. Kan? Kalau sedekah biasa, masa tu dapat. Esok lusa tak dapat dah. Wakaf hari-hari dapat. Atau kelebihan. Kan? Kelebihan orang yang berwakaf, hari-hari mengalir jalan begitu. Tapi kena mengaji buat wakaf lah. Jangan lilin pun nak wakaf, tak sah lah gitu kan. Dia mesti ain tu kekal kan. Dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia dengan ilmu. Yang kedua, ilmu yang diambilkan manfaat. Kita belajar, kita ajar orang. Kan? Kita tahu, sampai ke orang. Ataupun tak pandai nak mengajar, karang kitab. Sebarkan ilmu yang diambil manfaat dengan ilmu. Orang boleh ambil manfaat. Kan? Kita sebut kat orang, kita nasihat orang, kita mengajar, ataupun
Tak semestinya dalam perkataan. Hari ini canggih dah media sosial. Dapat ilmu apa hari ni, kongsi dah. Kan? Tak semestinya kita mengajar sebut. Kongsi kat WhatsApp, kongsi dekat FB, kongsi kat TikTok, macam-macam lah. Itu orang panggil ilmu yang diambil manfaat dengan ni. Macam-macam. Katalah itu lebih hebat daripada mengajar biasa. Mengajar biasa berapa orang je dengar. Kalau kita sebarkan dekat FB, berapa orang tengok tu. Itu lebih ramai orang nak ambil manfaat. Itu pahalanya mengalir gitu kan. Dan ketiga, anak yang beriman. Arab kata apa? Wa waladin solihin, anak yang soleh. Tafsir ke sini, anak yang beriman. Lazim daripada anak soleh itu beriman lah kan. Bagaimana dikatakan orang tu orang soleh? Dua. Yang pertama, tunaikan hak Allah. Yang kedua, tunaikan hak anak Adam. Maka orang itu orang yang soleh. Orang soleh itu dua je. Tunai hak Allah, apa yang awak perintah, apa awak larang, tunaikan. Yang kedua, tunaikan hak anak Adam. Dia sebagai anak, ada tanggungjawab. Dia sebagai suami, ada tanggungjawab. Dia sebagai isteri, ada tanggungjawab. Tunaikan hak anak Adam. Dia hidup masyarakat berjiran, ada tanggungjawab. Tunaikan hak anak Adam. Berbanding atau orang soleh. Ilmu memasak, dia kata apa? Wal ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang boleh diambilkan manfaat, yakni ilmu yang manfaat yang bangsa syarak. Manfaat yang bangsa syarak. Kita niatlah. Kita niat. Mudah-mudahan isteri-isteri, contohlah tak semua isteri kan, mudah-mudahan orang pandai masak kan, disediakan pada pasangan dia kan. Kita selitkan lah. Bukan semata-mata masak, ni kena masukkan kami dulu. Bukan semata-mata tu. Kita selitkan. Dalam ilmu masak tu, selitkan dah. Niatkan dah masak ni, orang panggil untuk pasangan, menghilangkan lapar, selitkan. Itu orang ni yang bahasa syarak. Bukan maksud kita ajar orang masak bihun, bukan begitu kan. Selitkan contoh yang bahasa syarak tu, okey, niatkan dah, ni tanggungjawab. Suami dah pesan kat isteri suruh masak, dah beli bahan mentah. Kita tunaikan tanggungjawab gitu. Selitkan yang bahasa syarak. Kan dah dapat pahala kan. Dan ketiga, anak yang beriman, yang berdoa baginya, bagi ibu apa. Kan? Bila tak akhir doa tu mak ayah kita, kan jangan terlupa. Niat kita mengaji sekarang ni, kita boleh niatkan untuk mak ayah. Kita pahala tak kurang pun. Orang yang niatkan pahalanya untuk arwah ibu ayah atau arwah suami, arwah isteri atau nenek, pahala tak kurang. Itu kelebihan. Niatkan untuk arwah. Kan? Untuk arwah yang dah meninggal, niatkan. Atau doa. Lazimlah orang panggil anak tu disebut beriman, bukan satu kait. Kan? Menjadi satu kelaziman, anak siapa ingat kepada mak ayah? Biasa orang beriman, anak beriman je lah. Kan? Kalau dia anak dia tak beriman, doa sampai. Cuma kalau yang tak beriman, jarang ingat kepada mak ayah. Sebab tu dikaitkan, wa waladin solihin. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis bagi seorang seumpama segala amal yang baik yang mengejarkan akan dia akan amal yang baik oleh anak. Kita ajar anak kita mengaji, kita ajar anak kita sembahyang, kita ajar anak kita buat amal ibadah dengan betul. Anak tu kerjakan amal baik yang kita mak ayah ajarkan, pahalanya sentiasa mengalir. Pahala sentiasa mengalir. Sebab tu kalau kita hantar pada pengasuh, ambil juga masa sedikit, waktu cuti, waktu malam, ajarlah anak. Jangan serahkan bulat-bulat pada orang lain. Rugi yang teramat.
kita kena masuk bahagian. Kan ajar anak cucu, kan sampai dia besar, dia buat benda baik yang kita ajar, dia mengaji sebab kita ajar. Dia boleh pandai mengaji sebab kita ajar. Pahala tu kita dapat. Macam mana, banyak mana pahala dia mengaji dia dapat, banyak tu kita pun dapat. Tak kurang. Kalau dia mengaji dapat pahala 1 juta, kita pun dapat pahala 1 juta. Tak kurang. Kan? Demikianlah semayang. Demikian puasa, ajar niat puasa, ajar niat semayang, sama tu. Itu kelebihan. Tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Kan? Kalau dibuat jahat, adakah mak ayah dapat juga? Tak begitu. Anak kita mencuri, kita mak ayah dapat tak? Dosa jahat mencuri tu tak dapat. Bukan demikian. Melainkan mak ayah dia ajar. Itu lain lah. Kau nak mencuri macam ni kau tengok kanan kiri tu. Dia ajar mencuri. Kau kena baca jampi serapahan dia tu. Supaya orang jadi tak perasan. Itu dia ajar tu lain lah. Kalau tak diajar, anak dia buat jahat, mak ayah tak dapat. Intaha kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Ada untuk manfaat akhirat, ada faraj untuk manfaat dunia. Manfaat akhirat, faraj kemaluan boleh menghasilkan anak. Apa manfaat kegunaan dunia, faraj kemaluan ni? Iaitu kegunaan faraj bangsa dunia ni bersedap-sedap dengan jima. Allah beri kelezatan dalam hubungan kelamin, hubungan jima. Dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima tu. Bila ada anak, kan, keluarga bertambah meriah. Boleh hati terhibur, tak ada sunyi begitu. Suatu anugerah. Kalau dah lama kahwin tak dapat anak, ambil jari telunjuk kanan, tulis huruf waw perut kanan, huruf nun perut kiri. Tahan nafas, keraskan perut, pusing. Buat hari-hari. Buat hari-hari. Sekali lagi Ustaz, wanita nak tahu tu. Kalau dah berkahwin, belum Allah kurniakan rezeki dapat anak, ambil jari telunjuk tangan kanan. Jari telunjuk tangan kanan kita berbisa. Jari telunjuk tangan kiri tu cukup hebat. Lepas tu kalau kita masak nasi, jangan celup tangan ni. Tangan ni berbisa. Ambil jari telunjuk tangan kanan, tulis huruf waw perut kanan. Perut kanan. Waw perut kanan. Nun kat perut kiri. Nun kat perut kiri. Waw perut kanan, nun perut kiri. Kita bayangkan, kita pusing, dia tunjuk tangan kanan tu pusing lawan jam. Kita bayang kita pusingkan huruf waw, huruf nun dalam perut. Huruf waw tu contoh ni huruf waw, kita pusingkan dalam perut. Contoh ni huruf waw yang kita tulis kat perut, kita pusing. Kita gerakkan jari, seolah kita gerakkan huruf waw tu. Kita tulis huruf nun, seolah kita pusingkan jari kat perut tu, kita gerakkan huruf nun. Lama-lama dah. Pusing keliling perut ke Ustaz? Pusing lawan jam. Pusing. Ni perut, kita pusing ni. Okey. Buat hari-hari. Masa buat tu tahan nafas, keraskan perut. Masa buat tu tahan nafas, keraskan perut. Kalau rasa bergerak, rasa angin keluar, teruskan buat hari-hari. Jangan pernah putus asa. Buat kerap kali. Isteri ke suami kena buat Ustaz? Yang mengandung tu isteri. Itulah kena dua-dua. Suami nak buat pun boleh, tak masalah. Okey. Tapi yang ni untuk isteri lah, pasal isteri yang mengandung. Okey, faham. Berapa kali Ustaz? Ya? Berapa kali muslimat tanya ni? Berapa kali, okey. Kalau ada tindak balas. Bila ada tindak balas, keluar angin, sendawa, ada something wrong tu. Bila ada tindak balas,
buat lepas asar dan naik ke malam. Bila tidak balas. Kalau tak ada tindak balas, teruskan. Jangan lupa masa buat tu keraskan perut, tahan nafas. Jangan lupa. InsyaAllah ada manfaat tu. Banyak manfaat. Dengan kegunaan faraj yang bahasa dunia itu bersedap-sedap dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima. Anak sesuatu orang panggil penyeri hidup. Kan? Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Yang bermula mereka itu anak-anak tu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Ingat tak kisah macam mana Nabi Zakaria boleh dapat anak Nabi Yahya? Apa yang awak ajarkan kepada Nabi Zakaria? Selain Nabi Zakaria doa, apa yang Nabi Zakaria buat? Nabi Zakaria bela siapa? Nabi Zakaria bela budak kecil nama siapa? Maryam. Maryam ibu Nabi Isa. Orang tua-tua dulu kata, kau nak anak, belalah budak kecil. Itu bukan kosong kan? Diambilkan daripada kisah Nabi Zakaria, dia bela anak kecil. Siapa anak kecil yang Nabi Zakaria bela? Maryam alaihissalam. Kan? Maka orang tua dulu dia mengaji. Dia tahu. Kalau kita nak dapat anak, mudah dapat anak, jangan lupa kalau ada anak buah, ada anak saudara, cuti-cuti kau hantarlah kat aku, biar aku bela, biar aku jaga. Macam mana yang awak ajar kepada Nabi Zakaria? Dia bela sambil dia doa, Allah turunkan wahyu. Kan? Akhirnya dapat anak Nabi Yahya, begitu kan? Anak tu merupakan perhiasan yang paling besar dalam dunia. Kan? Itu orang panggil pengikat kasih sayang, begitu. Kan? Kerana firman Allah Ta'ala, Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Orang panggil dalam surah Al-Kahfi, kan? Artinya firman Allah SWT, bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Harta, perhiasan hidup. Anak, perhiasan hidup. Satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Kan? Dan firmannya Allah SWT, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Surah Ali Imran. Artinya firman Allah SWT, dihiasi bagi manusia akan kasih, akan segala keinginan. Allah perhiaskan diri kita dengan segala keinginan. Syahwat lah. Keinginan tu namanya syahwat. Berasa nak ni, berasa nak tu. Apa tu? Daripada perempuan dan anak-anak. Dihiaskan bagi orang laki-laki tu, berasa nak kahwin lah. Satu syahwat keinginan. Itu lumrah. Orang laki-laki teringin pada orang perempuan, itu lumrah. Kalau tak teringin, itu yang bermasalah. Jangan laki ke laki, liwat jadinya. Satu lumrah. Kalau langsung tak bernafsu, itu bermasalah. Itu bermasalah tu. Memang satu lumrah, orang laki-laki nak ke orang perempuan. Demikianlah pada anak. Satu perhiasan, dah kahwin, berkendak kepada anak. Bermula mensyukurkan ini anggota faraj lah. Bermula mensyukurkan ini anggota faraj ni. Bagaimana cara nak berterima kasih pada Allah, nak syukurkan? Memelihara daripada pekerjaan yang diharamkan. Yang ini diharamkan oleh Allah. Cara nak syukur faraj kemaluan, jaga jangan jatuh benda haram. Seperti zina, jangan jatuh dalam maksiat zina.
Dan liwat lagi parah. Kan? Laki-laki masuk ke laki-laki. Ini parah benar. Dan mengeluarkan air mani lain di pertangan isteri. Dan jariah ni. Dan jari. Lain di pertangan isteri dan jariah barangkali. Ada Jari, tak jariah? jarinya Ustaz. Tidak jari. Dia tak guna jari dia. Yang betul jariah tu bukan jari ni. Jariah Ustaz ya. Jariah dia hamba. Jariah. Hamba kan. Jariah tu hamba saya. Hamba saya, betul. Kita dihalalkan bersama hamba saya tanpa ikatan akad nikah kahwin. Ya betul. Jadi boleh keluarkan air mani kita. Jariah Ustaz, betul. Jariah bukan jari. Ya, jariah. Hamba. Hamba saya. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isteri. Kalau isteri nak keluarkan air mani suami dengan tangan dia boleh. Tak berdosa. Jariah. Onani tu yang berdosa. Onani tu bahasa kita melancap lah. Kan bahasa kita onani. Bahasa lembutnya onani lah. Atau keluarkan air mani dengan tangan, itu dosa haram. Adapun isteri yang keluarkan air mani kita dengan tangan, itu halal. Jariah yang keluarkan air mani kita dengan tangan dia, itu halal. Tak berdosa. Dan memeliharanya, atau pada kata memelihara. Cara kedua, nak syukur bagaimana? Cara kedua, syukurkan nikmat faraj yang Allah anugerahkan, memeliharanya faraj daripada pekerjaan yang syubhat. Jangan jatuh perkara syubhat. Misalnya mana? Seperti jima' pada nikah yang batal. Nikah batal, nak jima' apa dah, nikah dah batal. Duduk khilaf ulama'. Kan? Duduk seperti orang panggil, duduk pada khilaf ulama', jumhur mengatakan nikah tidak sah. Kan? Jumhur kata nikah tak sah. Sebagai ulama' mengatakan khilaf kata sah. Kan? Itu orang panggil syubhat lah. Benda syubhat. Kan? Ulama' mengatakan, kan, wali yang fasik tak sah nikah. Sebagian mengatakan sahnya nikah. Itu bagi nikah syubhat. Ada ulama' kata sah, ada ulama' kata tak sah. Syubhat lah. Seboleh-boleh kita nak syukurkan nikmat faraj, elakkanlah pada nikah yang syubhat. Carilah yang betul-betul orang yang adil, orang yang wara' untuk menikahkan kita. Mintalah wali fasik tu, dia orang panggil wakilkan pada orang lain. Jika taklid ia seorang, akan ulama' yang berkata dengan sah nikah itu. Dan jika tiada cara taklid, nas'alah ia jima' tersebut haram, bukan syubhat. Kalau tak taklid, ulama' kata sah, ulama' kata tak sah. Dia tak taklid pada ulama' kata sah. Yang dia tahu kata tak sah. Dah tahu tak sah, dah tahu akad nikah tak sah, duduk bersama juga isteri. Haram tu. Tahu dah bapak tu minum arak contoh. Tahu dah bapak tu kaki judi. Kan? Orang yang fasik nikahkan tu. Kan? Ulama kata apa? Tak. Tidak sah. Kan? Ada ulama kata sah. Taklid dia. Dia tahulah siapa ulama kata sah tu. Kalau tak taklid, langgar juga. Haram bersama suami dan isteri. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Apa firman Allah? Wallazina hum li furujihim hafizun. Surah Al-Mu'minun. Artinya firman Allah, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Allah puji. Allah pujikan orang yang nak jaga faraj kemaluan mereka, kecuali siapa ni? Allah pujikan orang beriman duk peliharakan
orang panggil faras kemulawan mereka kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Maka bahawasanya sekalian isteri dan sahaya yang perempuan tu, mereka itu tiada dicela. Fa'innahum ghairu malumin. Kan? Dan soal meminum kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghairu malumin. Ini dulu ayat ni kita hafal masa sekolah. Kan? Masa sekolah. Sekarang, silibus sekarang tak tahulah. Silibus sekarang tak tahu. Kan? Hamba saya macam mana? Kita kalau pergi perang kat Palestin, dapat tawan orang perempuan Bani Israel, dia tu hamba kita. Kita boleh pakai anytime. Tak perlu nikah. Halal. Tu hamba saya. Hamba saya dalam hukum fiqh halal. Tapi syarak tak galakkan hamba. Syarak suruh bebaskan. Syarat suruh bebaskan hamba. Itu kemuliaan Islam. Tapi nak beritahu hukum fiqh, kalau ada hamba, kita boleh pakai hamba. Maksud boleh jimat lah. Masih sekarang ke Ustaz? Sampai sekarang. Hukum hamba masih ada sampai sekarang. Oh ya ke Ustaz? Hukum hamba sampai kiamat tak mansukh. Al-Quran syariatnya sampai kiamat. Kan? Kalau Malaysia perang contoh. Kalau lah Malaysia perang, kita perang-perang dapat tawan 10 amoy. Contohlah 10 orang kafir, perempuan kafir. Kita boleh pakai. Tanpa nikah kahwin boleh pakai. Kan tu hukum hamba. Dapat tawan 100 boleh. Unlimited. Kan? Kalau mampulah. Kan? Ustaz, macam kalau keadaannya kalau hamba tu lelaki, macam mana yang perempuan pula? Oi, perempuan tak boleh. Lain lah kan? Perempuan tak boleh. Dia Cuma, boleh pakai lelaki kalau ada hamba perempuan. okey. Saya macam confused sikit. Kalau tuan penghulunya perempuan, hamba lelaki-lelaki, dia tak boleh datangkan hamba lelaki-lelaki. Tak boleh. Okey. Hukum hamba dia ada hamba umul walad. Dia ada hamba muba'ad. Kan? Dia banyak hukum hamba ni. Hamba. Dan ketahuilah olehmu bahawa tidak sempurna memelihara faras itu melainkan dengan memelihara mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati sampai ke anggota. Itulah mudaratnya begitu. Kemudian kata mu'alif, dan ketahuilah olehmu bahawasanya tidak sempurna oleh faras. Wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma tabbi hikmataka futuhal arifin wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ada tanya soalan Ustaz? Ha. Kalau hamba tu mengandung macam mana Ustaz, dia tanya. Hamba dah dijimak oleh tuan dia. Kemudian hamba tu mengandung. Jadi anak tu macam mana Ustaz? Oh Ustaz dah line. Dia tekan keluar lah. Oh okey. Ustaz, hamba ni tuan dia dah jimak hamba dia. Kemudian hamba dia tu mengandung. Macam mana Ustaz? Orang panggil hamba umul walad. Dinamakan hamba tu hamba umul walad namanya. Kita tak mahu lelaki, kita jimat hamba perempuan saya kita. Maka anak tu namanya bila dia mengandung, namanya hamba umul walad. Dia masih hamba lah. Dia hamba juga kan? Tu hamba kan? Anak lahir, anak tu orang panggil merdeka. Oh merdeka. Okey, itu saja. Kemudian ada soalan lain lagi? Maknanya anak tu anak tuan lah Ustaz. Anak kepada tuan tu. Bukan anak kepada hamba sahaya.
Anak tak anak saya. Tetap anak saya. Dia yang lahir. Pasal Tak saya, maknanya saya tu ada hak tak ke atas anak tu? dia tu tak mak dia. Dia tak mak dia. Cuma dia merdeka lah. Mak dia Okey. hamba, anak dia merdeka. Orang panggil hamba ummul walad namanya. Mana apa ni macam tuan dia tu bertanggungjawab lah ke atas anak tu. Ya betul. Dia dah merdeka, dia bebas. Dia merdeka, dia bebas. Dia orang yang dia merdeka, dia orang yang bebas. Masuk puan ni, dia kata tuan tu kena tanggung lah makan minum semua Ustaz ya. Syarat-syarat Macam dia tu. tuan. Kalau masa dia mengandung, kita kena tanggung lah. Lepas bersalin, Lepas salin, dia orang yang merdeka. Kita kena tanggung maknya justru kan. Lepas tu macam kalau anak tu di bank kepada tuan ke atau macam mana Ustaz? Di bank tu masalah lain. Oh, kiranya dia tak di bank lah. Dia hamba dia lain sikit. Dia tak sama macam orang merdeka. Tapi Ustaz cakap tadi kalau anak hamba saya dia tetap merdeka. Dia merdeka. Bila lahir, anak tu merdeka. Maksudnya anak dia bukan hamba lah. Dia tak boleh kita suruh, kau kena buat kerja, tak boleh. Dia merdeka. Dia bebas. masuk puan nak dibin bapak dia tu macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Ben tu hamba dia lain. Dia tak serupa macam orang anak zina kan apa. Dia tak serupa. So Dia kalau bukan macam nasab keturunan dia tu misalnya lah kalau yang tuan kepada hamba saya tu dia berkahwin dah ada anak, adakah dia akan jadi adik-beradik dengan anak kepada tuan tu? Macam mana anak hamba ummul walad. Lepas tu macam tuan ni dia ada anak juga dengan isteri, dia ada isteri. Adakah dia orang akan dia jadi adik-beradik juga Ustaz? Ke macam mana? Ke tak sama sebab dia anak kepada hamba? Itu saya rujuk kitab tu. Nanti saya rujuk kitab tu. Okey, insya-Allah Ustaz sambung minggu depan Ustaz ya, bab hamba ni. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang nak pergi Israel Ustaz. Semangat tu nak pergi perang. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Kita jumpa besok kita menghimah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.